Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita baca, kita dengar bahawa Jemaah Menteri semalam Rabu telah memutuskan bahawa pemimpin-pemimpin politik tidak lagi boleh memegang jawatan pengurusi dan badan perkanon. Sesungguhnya saya secara peribadi sokong. Tak ada apa faedahnya melantik orang politik jadi pengurusi itu pengurusi ini. Lebih kepada nak mengenyangkan perut dia, termasuklah lembaga pengarahnya. Tak ada faedah apa pun. Dan itu sebab saya kata, contoh dia, dulu pegawai kanan kerajaan sama ada bersara atau tidak bersara dijadikan pengurusi. Antara pengurusi yang berjaya ialah Felda. Kenapakah Felda berkembang maju di zaman time anda Raja Alias? Kerana dia pegawai kerajaan. Tetapi hari ini dilantiklah, contohnya lah kira UMNO lantik Idris Yusof sebagai pengurusi Felda. Tak apa nak buat pun, telan allowance ya dengan berpuluh anak syarikat Felda. Akhirnya peneroka Felda tolak UMNO ni. Berpuluh kawasan Felda UMNO kalah dalam pilihan raya ni. Ini sebenarnya tak boleh berlaku. Ini adalah kegagalan yang dibuat oleh Idris Yusof. Yang tak campur orang, tak berunding, tak dengar pandangan orang. Sekarang dia lepas diri, dah bergelar tantri. UMNO hilang kuasa ke, hilang apa ke, peduli apa kisah dia. Inilah dia contoh orang politik. Contoh orang politik yang dibagi duduk jadi pengurusi badan berkanon. Waktu saya berperang terhadap isu pekerja rakyat yang dibuangnya, yang pegawai kanannya buli, ini tak ada orang politik nak ambil tahu pun. Wahai chairman Boston orang politik, chairman Boston Property orang politik, board director orang politik. Tapi apa yang mereka buat untuk membela Melayu, pegawai-pegawai Melayu yang bekerja di Boston, yang hampir hilang jawatan, hilang pencarian sara hidup, nak tanggung anak bini daripada manager dan sebagainya. Apa yang dibuat oleh orang UMNO yang jadi pengurusi, jadi pengarah Boston? Tolong jawab dengan saya. Antaranya itulah Razlan, Ketua Pemuda UMNO ULAS, dulu sekarang ahli Majlis Kerja Tinggi. Apa dia buat? Pegang play dia. Ini saya nak kata tuan-tuan. Jadi sekarang ni elok, sesuai bagi kerajaan reformasi ni reform. Jangan satu pun badan berkanun, syarikat kerajaan yang lantik orang politik. Kita ingat kes pasal Rana. Bagaimana chairman itu ada kepentingan dengan syarikat. Dia belajarlah dari segi ini. Jadi maknanya sekarang cari profesional. Cari profesional yang layak. Dan seperkara lagi saya nak minta kepada Perdana Menteri dan kerajaan reformasi ini, jangan main hentam ya. Lantik CEO atau rekomen menteri. Jawatan kuasa parlimen perlu dibentuk untuk menginterview calon-calon CEO dalam semua badan berkanun GLC kerajaan, supaya mereka dapat dinilai kebolehannya. Sekarang ni pelantikan CEO badan berkanun ni, sebelum kerajaan reformasi ni ikut kepala menteri. Menteri kenal, menteri pilih lah. Keluarkanlah surat tawaran jadi CEO. Dah tiba masanya sekarang. Parlimen sendiri juga diberikan fungsi untuk menumbuhkan jawatan kuasa pilihan untuk interview CEO. Kerana sejak zaman azali dulu CEO dilantik oleh menteri, oleh Perdana Menteri. Mereka tak peduli. Saya pernah bercakap bahawa CEO syarikat-syarikat GLC yang buat perniagaan ni,
Kalau untung, kebolehan dia. Tengok syarikat untung, aku CEO. Boleh buat untung. Kalau syarikat rugi, dia tak ambil tanggungjawab. Dia tak letak jawatan. Terpongok lagi kat situ. Duduk lagi kat situ. Dari itu telah tiba masanya sekarang. Kerajaan juga bukan saja membuang atau tidak membenarkan lagi orang politik jadi pengurusi BOT, tetapi kerajaan kena menilai balik prestasi CEO-CEO dia. Sama ada dia CEO Khazanah Holding, emas, syarikat-syarikat besar kerajaan pasarana. Kerana mereka semua ni adalah orang-orang yang memikirkan fulus gaji mereka. Mereka tak memikirkan syarikat yang mereka jadi JLC, yang badan berkanun yang mereka jadi CEO ni. Dari itu saya rasalah eloklah kerajaan memikirkan semula pelantikan GO ini yang dibayar. Dan kemudian Kementerian Kewangan mesti adakan garis panduan gaji CEO ni berapa. Jangan main hentam gaji CEO sampai 30,000, 40,000 sebulan. Macam CEO TNB tu berjuta setahun gaji. Seolah dia dibayarkan otak dia dan sebagainya. Benda dah ada, senang lah. Jadi tuan-tuan dan perempuan semua, kita lupakanlah isu-isu yang tak perlu dibincangkan jika rakyat tidak kenyang. Kita nak tangkap orang ni kerana menyeleweng, itu kerja SPM. Kalau dia salah, itu kerja polis. Siasatlah. Ya. Saya nak beritahu tuan-tuan lah. Ya. Bagi saya lah, kerajaan buatlah terbaik dalam setahun ini untuk memulihkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan itu sendiri. Sebab itu saya beritahu berapa kali. Tadi pun saya beritahu dengan kawan-kawan saya yang duduk sembang-sembang. Iaitu kita semua ni mestilah jangan benda-benda yang terpencil. Seorang guru dera budak itu menggambarkan Kementerian Pendidikan. Ambil tindakan sajalah. Itu bukan resis. Kemungkinan ujian mental cikgu tu tak dibuat, kesihatan mental tak dibuat. Ya. Saya nak cakap lah, benda-benda yang remeh-temeh ni tak payahlah menteri campur tangan. Biarlah diuruskan secara pentadbiran. Kita ni rakyat Malaysia, perbelang bangsa dan kaum. Syam Nazri, saya suka kenyataan Datuk Zahrin. Benda dah ada, senang lah. Yelah, benda dah ada. Apa benda je? Bukan kamu stroker pun, bukan kamu punya idea pun. Terima kasih Rizman Kamal Shah. Hanya kisah seorang cikgu, tak ada anak murid, nak gempar satu Malaysia. Pasal apa? Tak perlulah gempar, selesaikan saja. Tak payah menteri campur tangan. Itu ketua pengarah pelajaran ya, atau pengarah pelajaran negeri ya, uruskan. Nak menjadikan sibuk, menteri pun campur tangan, tak ada kompromi dan sebagainya. Untuk apa? Kita ada masalah yang besar di hadapan kita. Rakyat nak makan sekarang. Dan saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan jawab isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat waktu dia berkempen dulu. Macam saya dah jawab setengahnya dengan kawan-kawan saya dalam kumpulan WhatsApp. Contoh dia, kenapa minyak tak turun lagi? Minyak ni Anwar cakap bila? Tahun 2008. Isu masa itu minyak mahal. Jadi dia kata pada itu, bukan je waktu pilihan raya baru ni dia cakap. Diam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar semua, saya nak bercakap hal politik.